Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang dihormati. Apa khabar saudara Syahid Ibrahim yang saban malam bersama-sama dengan saya. Begitu juga teman-teman yang lain, saudara Muhammad Sofian Kamarudin. Apa khabar sahabat? Begitu juga saudara ini Cik Din, Cik Din Best, saudara Mazlan Khalid, saudara Wai Yauman, saudara ini Zamari LC, saudara Syukri Ai, saudara Mustafa Ilyas, saudara Fazil Yub, saudara Johar Isma, saudara Bakat Jenazah. Ngeteh dulu, ngopi. Saudara Izzuddin, saudara Muhammad Sofian Kamarudin. Itu juga saudara Syekh Haji Musa, saudara Shah Iskandar, saudara Madam K, Yauman, saudara Kudin, Razali Stapa, saudara Puan Richard Bakri, saudara Raja Kamal, Raja Baizan. Apa khabarku? Nurlana Azmi Nordin daripada Bagan Datuk. Apa khabar mi? Saudara Ahmad Map, saudara Sayuti Zakaria. Itu juga saudara Rafi Kelapa Muda, saudara Azrul Jalil, Rafi Kelapa Muda daripada Johor, saudara ya. Saudara Razali, saudara Meranti. Saudara Muhammad Zafri, Puan Hasnah, Rosli Misyah, Raziduddin Tailong. Apa khabar Tailong? Rosmini daripada Pontian Johor, saudara Hanapi, Abang P, Zakri Perry daripada Johor juga, saudara Cik Mat Mohaini. Salam dari Bukit Gantang. Apa khabar Cik Mat Mohaini? Saudara Tang Nahar, saudara Rosli Le, saudara Empat Tulang Kering, Cek. Syidi Rashidi dari Tumpat, Kelantan, Amy Danish, Samsudin Mamat. Begitu juga dengan saudara Adi Usin Putra dari Sarawak ya. Saudara Adi Usin Adi Putra dari Sarawak, saudara Muhammad Hashim Muhammad dari Kemayan. Saudara Muti Sui, saudara Ismail Muli Suil, saudara Muhammad Asri dari Kuantan. Muhammad Asri Dir, saudara Bulan Terang, Abang Ali, Abang Mokhtar, Syarul Sukri, saudara Nana Razali, Pok Ju Bobak, sayanya. So, RD, Nur Zurai, Shy Girl, gadis pemalu ya, Aziz Ali, saudara Nasir, saudara Sofian Aziz. Apa khabar Yan? Orang Kelang. Moga saudara di sana sihat bersama dengan keluarga. Santunilah keluarga kita Yan. Kita menjaga keluarga kita Yan. Keluarga itu adalah syurga bagi kita. Saya minta maaf lah saudara. Salam saudara Ramli, saudara Mak Nazir Syafi'i. Begitu juga Norehan Ramli, saudara Zek Zul, saudara Mat Saad, saudara Pokmi. Apa khabar? Apa khabar bangsa UMNO? Saudara Nap. Begitu juga Pak Syarifah Hapipah. Terima kasih saudara Abdullah Majid, saudara Jonit Hamzah, saudara Mansuri Badrul, saudara Muhammad Isa dari Lembah Pantai, saudara Muhammad Isa ya, saudara Rusni Kurungut. Apa khabar orang Sarawak? Puan Umi Kalsum, Aisyah Arifin, Abu Nem. Salam perjuangan. Begitu juga dengan saudara Puan Khatijah, Asa, Jess Azmi, Farah, Masitah, Pak Bib. Apa khabar Pak Bib? Ahmad Rosdi, saudara Abdullah Halim Majid, saudara Muhammad Fuad, Haji Azhar. Apa khabar Tuan Haji? Saudara Anwar Samad, saudara Abu Nem, Hamidah Kamat, Lina Arina, Mei April lah saudara ya. Saudara Sabaruddin Din, Waalaikumsalam. Saudara Saleh Khalid, saudara Rubiah binti Osman. Terima kasih hadir. Saudara Puan Selina Ina. Dia tanya 10 orang tu. Sabar dulu. Saudara Syarizal Husin, Saadiah Jalani, saudara Haspre Mesra, Abang Ali, Abang Mokhtar, saudara Omar Muda, saudara Pak Bib ya, saudara Said Izral. Itu juga dengan saudara Muhammad Rosdi, Megat Zaharuddin, Basri, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf saudara. Mengah nak mengejarnya, laju naik begitu. Jadi kalau tak dapat saya santuni, usai pencerahan saya akan saya santuni saudara. Saya ni terus terang cakap saudara. Kalau saudara berbau tu mana bau saya lah, belum sempat mandi saudara.
Saya balik daripada Persidangan Agung UMNO, Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puterinya, dan terus menyediakan bahan untuk saudara. Begitulah kehidupan saya saban hari mencari bahan untuk anda semua. Matlamatnya lain tak ada saudara untuk memberi pencerahan dan sebagainya. Baik saudara, seperti biasa saya harus menerangkan apa yang berlaku pada negara kita. Saat ini saudara, kita hari ini hari Khamis saudara, malam Seribu Rahmat. Malam Jumaat, saya mohon teman-teman kita berdoa kepada Allah SWT. Malam ini doanya dimakbulkan. Saudara, buat tahajud. Jangan lupa, kita beramal, memohon pada ilahi agar negara kita selamat. Dan hidup kita tentram. Di samping itu, segala wabak segera terusir. Saudara, tanggal 12 Januari adalah merupakan hari yang ke-1031, saudara. COVID-19 menyerang. Jadi laporan yang semalam 1030, saudara, 1030 hari. COVID-19 melanda negara kita dan semalam laporan saya terima adalah jangkitannya agak menurun. Alhamdulillah, iaitu 367. Ada peningkatan di 5 buah negeri, 10 negeri susut, sementara Perlis tidak berubah satu jangkitan. Cuma yang agak tak seronoknya semalam. Waktu semalam ataupun kemarin, jangkitan di Selangor tidak mencapai angka 100. Tapi semalam punya jangkitan. Kemarin 88 tak silap saya. Dan semalam jangkitan di Selangor naik balik pada 106. Lain-lain negeri masih lagi beredar di bawah angka 100. Alhamdulillah. Dengan angka 300 berapa tadi? 367 jangkitan. Kita berdoalah, berusahalah supaya dapat segera kita memutuskan jangkitan COVID-19. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman, kalau boleh, kita lakukan penjarakan sosial. Kalau kita naik kenderaan awam seperti bas ataupun MRT, LRT, kereta api, maupun bila kita berurusan dengan orang ramai, pastikan kita memakai pelitup muka. Ini teman-teman yang menghadiri Persidangan Agung UMNO, saya menasihatkan sebab ramai yang datang. Kabarnya lebih daripada 10,000 yang akan hadir. Jadi eloklah kita menggunakan pelitup muka, jaga keselamatan diri kita dan lakukan penjarakan sosial, saudara. Kita jaga diri kita, pastikan balik rumah kita bersih diri kita agar kita segera dapat memutuskan jangkitan COVID-19. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, izinkan saya juga memberi pencerahan tentang e-commerce. Teman-teman kita berniaga, bantu-bantulah mereka. Dan kalau anda mempunyai produk untuk saya wawarkan atau saya beri pencerahan, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar berniaga setangi Al-Bakhur, iaitu seperti kemian, saudara. Bila dibakar, rumah kita harum semerbak mewangi sebagaimana kita berada di Tanah Suci Mekah. Ingat saudara, rumah yang harum semerbak mewangi itu adalah rumah kesukaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan produk minyak wangi dari tanah Arab berasaskan kepada pati kayu gaharu. Saudara, andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa Dendeng Manis Siti Farehah, saudara. Di Lembah Kelang, teman-teman khususnya Lembah Kelang, kalau mau mendapat bekalan buah-buahan yang fresh, yang harganya lebih murah daripada harga pasar, di samping itu grade-nya grade AAA dan buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah saudara, maka bolehlah memesan buah-buahan tersebut daripada saudara Syauqi di talian 017 357 5703. Saudara, dan jangan lupa akhirnya Popiah Sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis. Harganya pun mampu beli. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Sedap, saudara. Dan usai saya beri pencerahan, terima kasih kerana anda mengizinkan saya untuk mewawarkan produk ini. Kita masuk dalam segmen Naluri Kehidupan. Ini saya bukan ustaz, saudara. Kena ingat, saya hanya memberi gambaran, membaca tulisan teman-teman yang saya rasa sesuai
untuk kita punya peringatan bersama, untuk saling tegur-menegur, saling memberi petunjuk yang baik, saudara. Kerana antara kesempurnaan iman seseorang adalah selalu menghiasi mulutnya dengan kata-kata yang baik dan menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Menjaga tutur kata adalah kebajikan yang besar manfaatnya kepada diri orang yang menuturkannya dan orang yang mendengarnya, saudara. Dan baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa antara tanda kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang adalah dia selalu menghiasi mulutnya dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Samping itu, saudara, pada waktu yang sama, seseorang harus menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh menimbulkan sakit hati ataupun kerosakan yang lain. Lebih-lebih lagi, kata-kata itu boleh menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Banyak perkataan yang tak berguna, itu menjadi sumber kepada malapetaka. Sebaliknya, jika kita menjaga lisan daripada ucapan-ucapan kotor dan dosa, itu merupakan sumber keselamatan. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, antara tanda keislaman seseorang tentulah baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Jadi membicarakan hal-hal yang tidak berguna pastinya dapat menghapuskan pahala amal kebajikan dan menghalang kita dari masuk syurga. Kalau kita bercakap benda tak berguna, saudara. Apabila seorang Muslim berbicara, hendaklah dia berfikir dahulu. Apabila dia yakin kata-katanya akan membawa kebaikan dan pahala, bolehlah dia mengungkapkannya. Namun, apabila dirasakan perkataannya itu tidak elok dan akan menimbulkan keburukan, atau dia masih ragu-ragu akan faedah kata-katanya itu, hendaklah dia menahan dirinya daripada mengungkapkannya. Ingat, saudara, diam itu adalah separuh daripada iman. Sikap seperti ini lebih baik dan lebih selamat bagi dirinya kerana setiap perkataan yang dilontarkan dari mulut, dan itu kena ingat, saudara, ia dihitung oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Qaf ayat yang ke-18. Maksudnya, saudara, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Jadi ingat, saudara, bila kita berbicara, fikir dahulu sebelum kita melontarkan kata-kata itu, saudara. Ini saya hanya sekadar memberi peringatan dan juga memberi pendoman untuk saudara. Saudara, terima kasih kepada teman kita yang menghantar tulisan tersebut kepada saya. Dan kita santuni pula mutiara kata kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Katanya, bila kita mendengar orang yang dungu, orang dungu ni orang bodoh, saudara, berbicara, janganlah dijawab bicaranya. Dan sebaik-baik jawapan adalah dengan diam. Andai kamu memberi jawapan, artinya kamu memberi jalan kepadanya. Dan jika kamu biarkan dia dalam kedunguannya, pasti dia akan mati dalam marah. Biarlah. Jadi kalau kita bercakap dengan orang, selalu kita kata baral lah, yang dungu, tak payah kita layan. Kerana dah tahu dia dungu. Bahasa-bahasa yang dilontarkannya, menggambarkan pemikirannya, tak payahlah nak ajak bergaduh, tak payah nak ajak bertekak, saudara. Hindarkanlah saja. Dan paling baik, saudara, diam itu separuh daripada iman. Itu peringatan, apa-apa ini bicara, mutiara kata daripada teman saya, Tan Sri Osu Sukam. Terima kasih, Tan Sri. Saya mendoakan agar kehidupan persaraan Tan Sri dalam keadaan yang berbahagia bersama keluarga, saudara. Kita harus saling mengingat antara satu sama lain, saudara. Saya lain tak ada. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar mereka berbelanja wang negara dengan seadilnya dan seadanya. Janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh jadi muflis, saudara. Dan hari ini, saudara, seperti mana kita ketahui, adalah hari yang ke-39 terbentuknya kerajaan perpaduan yang berhasrat menangani derita rakyat. Itu yang dilafazkan, itu yang diharapkan, itu yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama anggota kabinetnya. Mereka mahukan kerajaan perpaduan ini menangani derita rakyat. Bicara kita malam ini tentulah saudara, kita berbicara soal UMNO saudara. Sebelum saya meneruskan bicara saya, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Dari jauh Pak Nazil menghantar kiriman. Semalam saya tak dapat baca pantun dia sebab saya kesedukan waktu. Minta maaf Pak Nazil. Dan ini adalah santunan pantun daripada Pak Nazil. Katanya, menikmati lalap bersama jiran, buah berangan si buah delima. Hati gelap perlu sinaran, sinarnya dengan ilmu agama. Jadi hati yang gelap itu memerlukan sinaran, perlukan cahaya. Jadi cahayanya adalah dengan ilmu agama. Saya suka Pak Nazil ni dia menjelaskan. Lalap itu maksudnya dendeng, baru saya tahu. Dendeng kita makan tu boleh sebut juga sebagai lalap. Jadi menikmati lalap bersama jiran, menikmati dendeng, ya saudara. Dendeng manis Siti Pareha. Juga saudara, tambahnya ketupat pulut kuih pudak sama dengan cucur keria. Lunak di mulut, di hati tidak. Begitulah perangai sesetengah manusia. Jadi kita berhati-hati saudara. Mereka yang berbicara dengan hati, dengan bicara yang lemak manis. Lunaknya di mulut. Tapi seringkali di hatinya tidak sebegitu. Itu perangai setengah manusia. Berhati-hati saudara. Kalau orang memuji kita pun, kita harus berhati-hati saudara. Dan saya seperti mana memulakan bicara ini, saya harus memberi peringatan kepada anda. Bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, apa-apa saja channel saudara, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau ataupun menyemak setiap suntingan itu. Malahan, teman-teman yang membuat suntingan itu, saya pun tak tahu siapa mereka. Tahu-tahu muncul saja. Datuk Kamal kata begitu, kata begini. Sedangkan kadang-kadang lari daripada maksudnya. Bagaimanapun saya tak marah saudara. Terpulanglah anda nak menggunakan bicara saya ini untuk dimasukkan dalam channel pelbagai media sosial milik anda. Tapi anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan kata-kata yang anda lontarkan dalam buku muka ini. Ingat saudara, saya selalu meminta kalau kita saling melontarkan pandangan dan fikiran, gunakanlah bahasa yang baik-baik. Jangan kita mencarut, jangan kita memaki hamun, kerana kita adalah warga cinta damai. Dan bila saya memberi penerangan, saudara, kena ingat, ini adalah penerangan politik, matlamatnya semata-mata untuk memberi informasi. Tidak lebih daripada itu, saudara. Dan jika ada bicara saya yang memberi komen dan sebagainya, kita mesti memegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu penting saudara. Sebab saya kadang-kadang ada teman-teman yang mereka tidak bersetuju dengan apa yang saya lontarkan. Itu jadi ingat saudara, bicara kita gunakan bahasa yang harmonis. Kita adalah warga cinta damai. Baik saudara. Cuma ini saya nak beri peringatan juga. Khususnya warga di Selangor. Sebenarnya semalam saya nak bercakap, tapi hari ini ada sedikit ada sedikit waktu saya nak menjelaskan bahawa bagaimana Majlis Agama Islam Selangor telah pun mengumumkan bahawa ia tidak mengiktiraf pasangan yang kahwin di luar negara. Jadi teman-teman yang kalau nak gata-gata nak berkahwin di Siam dan sebagainya, Majlis Agama Islam Selangor tidak mengiktiraf pasangan yang memilih untuk berkahwin di luar negara, termasuklah di Thailand. Mereka bukan saja boleh denda, malah bakal berdepan dengan kesukaran selagi mereka tidak mengesahkan status perkahwinan mereka di negara ini. Menurut pengurusi Majlis Agama Islam Selangor, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, katanya pasangan yang berkahwin tanpa kebenaran pihak berkuasa agama negeri turut berdepan dengan pelbagai risiko di masa akan datang. Apabila mereka melakukan akad nikah di luar negara, mereka tetap akan kena bayar denda di sini. Jadi mereka terpaksa pergi ke mahkamah dan akan dikenakan denda untuk mendaftarkan dan mengesahkan perkahwinan mereka. Ini kena jelas saudara. Teman-teman saya, kalau
teringin-teringin lah. Nak pasang 1, 2, 3 ke apa semua tu. Jadi, fikir-fikirlah lah, saudara. Dari segi peraturan, menurut Jabatan Agama Islam, dia kata, dari segi undang-undangnya, ia tidak mengiktiraf perkara tersebut, walaupun mungkin dari segi agama adalah sah. Memang, saudara, segi agama, kahwin di mana-mana pun sah. Tapi dari segi undang-undang negeri, walaupun dari segi agama cukup syarat dan sebagainya, tetapi undang-undang negeri masih lagi terikat dengan peraturan dan undang-undang negara ini, khususnya di negeri Selangor. Jadi sekiranya mereka berkahwin di luar negara dan tidak didaftarkan di Jabatan Agama Islam, jadi kita tidak akan mengiktiraf mereka, kata Tan Sri Aziz. Ini lebih menyukarkan lagi, seandainya mereka sekadar mendiamkan diri, akhirnya pasangan sebut sudah pun mendapat cahaya mata untuk mendaftarkan kelahiran, mendaftarkan status anak mereka, juga menimbulkan masalah. Ya, saudara? Apa salahnya surrender diri, jumpa pegawai agama Islam, Jabatan Islam Negeri Selangor, minta keizinan. Itu, saudara, ya. Saya bukan apa, saya melontarkan saja pandangan apa yang diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor, saudara. Supaya nak kahwin-kahwinlah. Pandai-pandailah, saudara, macam mana caranya. Cuma saya ingin mengingatkan, bukanlah satu benda yang mudah untuk kita mempunyai keluarga yang lebih dari satu, tambah-tambah lagi di saat negara menghadapi situasi ekonomi yang agak merunsingkan kita, saudara. Ini kerana apa, saudara? Saya mendapat bahawa Bank Dunia, ini penting, saudara, Bank Dunia telah pun menyatakan bahawa memberi amaran ekonomi meleset bahkan terjadi dalam waktu terdekat. Hati-hati, saudara. Saya dah bercakap 2-3 bulan dulu. Saya kata tahun 2023 bukanlah tahun yang baik untuk ekonomi seluruh dunia. Kerana Bank Dunia memberi amaran ekonomi meleset dalam waktu terdekat. Ekonomi global, katanya, semakin hampir diancam kemelesetan tahun ini susulan pertumbuhan yang agak lemah. Lebih-lebih lagi di Amerika Syarikat, di Eropah dan negara China. Dalam laporan tahunannya, Bank Dunia sentiasa laporan tahunannya mengeluarkan kenyataan, ia berkata ia menurunkan unjuran bagi pertumbuhan global tahun ini hampir separuh kepada hanya 1.7% berbanding unjuran sebelum ini pada 3.0%. Saudara. Jadi, jika unjuran itu terbukti tepat, ia tentulah bakal menjadi pertumbuhan tahunan ketiga paling lemah dalam tempoh 30 tahun. Selepas kemelesetan besar yang berbunca daripada krisis kewangan global 29 dan pandemik COVID-19 pada tahun 2020, saudara. Jadi, saudara, walaupun Amerika Syarikat mungkin cuba mengelak daripada kemelesetan itu berlaku tahun ini, namun Bank Dunia meramalkan ekonominya hanya akan mencatatkan pertumbuhan 0.5% saja, saudara. Jadi dengan kelemahan global, berkemungkinan ia mencetuskan suasana yang tidak tentu terhadap perniagaan serta pengguna di negara itu. Ditambah pula dengan harga barangan tinggi dan kos pinjaman yang lebih mahal di Amerika Syarikat. Jadi Amerika Syarikat juga kekal terdedah kepada gangguan rantaian bekalan seandainya kes COVID-19 terus meningkat ataupun perang Rusia dan Ukraine masih lagi berterusan ataupun menjadi lebih buruk lagi. Laporan Bank Dunia turut menegaskan bahawa kenaikan kadar faedah ekonomi maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah akan menarik pelaburan modal daripada negara-negara yang kurang kaya, sekaligus menjejaskan pelaburan domestik yang penting untuk mereka. Jadi pada masa ini, laporan itu berkata kadar faedah tinggi akan memperlahankan pertumbuhan di negara kita. Pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, tentulah ia turut menambah pada kos baharu yang besar. Jadi tinjauan bagi kebanyakan ekonomi miskin, macam negara kita dan banyak lagi negara miskin, saudara, negara dunia ketiga adalah amat buruk apabila usaha mengurangkan kemiskinan sudah pun terhenti. Manakala akses kepada tenaga elektrik, baja, makanan dan modal mungkin terhad untuk satu tempoh yang agak panjang. Demikian menurut Presiden Bank Dunia, David Malpass.
Ini laporan itu menyusuli tentang ekoran daripada tinjauan suram yang dilakukan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. Saya dah bercakap berkali-kali, saya dah mengingatkan anda bahawa tahun 2023 bukanlah sesuatu yang menjanjikan ekonomi yang mantap atau pemulihan ekonomi dunia. Sebab itu kita memerlukan kestabilan politik untuk menyantuni masalah kita. Sebab negara kita tak ramai rakyatnya. Tetapi dalam bagaimanapun, kalaulah suasana politik masih mencengkam, kita masih lagi berlarutan, perbalahan antara satu sama lain, pelabur-pelabur juga tidak akan datang, apa nak jadi tentang ekonomi kita? Malahan, bahan-bahan yang kita nak ekspor juga akan terdedah kepada masalah untuk tidak dapat dilanggani oleh pelanggan-pelanggan kita, saudara. Jadi, itu laporan ekonomi. Laporan sedikit tentang status kalau kawan-kawan kita nak menikah seorang lagi. Dan saya agak gembira apabila mendapat tahu hari ini bahawa kerajaan telah pun bersetuju untuk menubuhkan RCI ataupun Royal Commission of Inquiry, siasatan diraja berhubung buku Tommy Thomas. Kerana menurut laporan saya terima, Jemaah Menteri telah pun bersetuju dengan cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai dakwaan dalam buku memoir bekas Peguam Negara Tommy Thomas bertajuk My Story, Justice in the Wilderness. Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Osman berkata, RCI itu bertujuan untuk mencari kebenaran dan mengemukakan syur kepada kerajaan untuk reformasi institusi perundangan negara. RCI ini bukan untuk mencari kesalahan mana-mana pihak, katanya. Tapi ia ditubuhkan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 yang terletak di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Itu kata Datuk Seri Azalina. Jadi, laporan pasukan petugas khas siasatan tersebut dan dakwaan-dakwaan dalam buku itu akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Hari ini telah pun dibentangkan dapatan-dapatan yang dilakukan oleh para penyiasat. Jadi cadangan, terma, tauliah RCI ini punya skop yang lebih luas dan tidak terhad kepada syur-syur yang dikemukakan oleh pasukan petugas khas. Dan saudara, terma tauliah yang terpencil, keahlian dan tempoh RCI ini akan dicadangkan kemudian oleh pimpinan kerajaan. Jadi saudara, kita mengharapkan agar apa yang berlaku, apa yang ditulis oleh Tommy Thomas dalam buku tersebut dapatlah disiasat dan jika ada kesalahan dibawa mereka ke muka pengadilan. Itu saudara. Saudara Yaakob Bob, atuk bila lagi? Sabar satu persatu saudara. Begitu juga dengan Saudara Abdul Kadir, apa khabar? Mokbidah, Abdul Rahim, Saudara Mat Sepana. Itu apa namanya? Nama dah. Itu apa namanya? Pak Beb, Su, sabar Su. Dari mana dahulu ni saudara Yaakob Bob? Okey, saudara. Sebagaimana kita tahu, hari ini bermulalah persidangan UMNO. Selalunya UMNO ini bersidang bermula dengan Perhimpunan Pemuda, Wanita dan Puteri. Saya selalu menyebutkan pemuda dulu. Sebab saya selalu meletakkan perjuangan pemuda itu memang mantap selama ni, saudara. Dan saya adalah produk keluaran Pergerakan Pemuda UMNO. Sebab itu, kesetiaan terhadap parti mesti kekal. Kita tidak boleh mudah ataupun goyah dengan sebarang tawaran tertentu, saudara. Sebab itu kita mengucapkan kepada warga UMNO, selamat bersidang. Besok, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi akan memulakan persidangan dengan bicara dasar-dasar Presiden. Ucapan dasar Presiden ini semua nak menanti, nak menunggu apa yang akan diungkapkan, apa yang akan dilontarkan. Ini paling penting juga, saudara. Sebab saya melihat banyak orang tertunggu-tunggu. Semalam, walaupun taklimat itu tertutup, tapi masih lagi dapat dihidu oleh para wartawan di dalam dan luar negeri. Maka banyaklah kisah-kisah yang apa yang dinyatakan secara tertutup.
dari hati ke hati Presiden UMNO berbicara dalam taklimatnya kepada perwakilan, maka terdedah. Sebab itu orang menanti apa yang akan dilontarkan dalam ucapan dasar Presiden. Ini yang paling penting. Sebab kita juga nak tahu hala tuju UMNO, ke mana lagi UMNO setelah kita kalah huyup saudara. Dan cuma saya hari ini, kalau saudara dengar bicara saya petang tadi, saya melontarkan kekecewaan saya. Saya amat kecewa melihat perwakilan yang hadir, saudara. Kita ni yang tak ada apa-apa jawatan pun, saudara lihatlah sendiri, tak sempat mandi pun. Balik terus buat ini bahan-bahan nak bercakap, bahan-bahan yang akan saya lontarkan dalam bicara saya. Saya mendengar ucapan daripada pergerakan pemuda, daripada puteri, daripada wanita. Memang ada oleh-oleh ataupun adanya suntikan semangat dan sebagainya yang dilontarkan oleh Ketua Pergerakan Pemuda, oleh Ketua Puteri UMNO, Datuk Sri Zahidah Zarek. Walaupun beliau mengalami nasib malang, kematian suaminya lewat 3 bulan lalu, saudara. Rasanya belum pun 1 hari lagi. Begitu juga apa yang dilontarkan oleh Ketua Pemuda Wanita, Ketua Wanita UMNO, Datuk Noraini. Dan saya cuma yang tadi saya lahirkan kekecewaan saya melihat banyak perwakilan yang masih merasakan Perhimpunan Agung UMNO itu adalah musim pesta-pestaan. Mereka tidak sedar diri, UMNO dah ruyup, UMNO dah kalah. Sepatutnya perhimpunan ini digunakan sebagai kesempatan untuk mencari ilham, untuk mencari idea yang segar. Malahan, kita akan menghadapi musim pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Artinya, pilihan raya umum belum usai lagi. 6 negeri. Di Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan dalam tempoh beberapa bulan mendatang ini akan mengadakan pilihan raya negerinya. Tapi kehadiran pemuda, saya cukup kecewa bila melihat ramai pemuda yang berada di luar dewan, malahan berhampiran dengan hotel Puteri Pasifik, ada disediakan tempat, boleh menjamu, teh tarik dan sebagainya. Penuh dengan perwakilan. Kita kenal perwakilan itu apabila mereka memakai lencana dan pakaian seragam perwakilan. Jadi saya terimbau lah. Musim zaman saya dalam pergerakan pemuda dulu, kita bila hadirnya Hari Perhimpunan Pergerakan Pemuda itu, itulah saat ditunggu-tunggu. Kita nak dengar lontaran kata-kata, ucapan teman-teman kita yang datang daripada Sabah, daripada Selangor, daripada Johor, dari seluruh negara. Mereka wakil-wakil ini akan berucap. Bukan ucapan nak membodek, tetapi mencari upaya. Saya menjangkakan, tentulah ucapan tahun ini pertama sekali tentang muhasabah diri. Muhasabah diri itu maksudnya sedar diri, yuk. Kita dah terterap. Pilihan raya parlimen yang kita alami, daripada 43 kerusi parlimen, kita tinggal 26. Jauh merosotnya. Tak seharusnya musim ini musim perayaan. Tapi saya lihat budayanya masih lagi yang sama. Seolah-olah kita menang. Jadi saya katakan, bilakah kesedaran akan ada di hati, di jiwa warga UMNO begini? Inilah yang kadang-kadang yang membuatkan rakyat menyampah melihat perangai mereka. Jadi masa-masa akan datang, saya haraplah apabila di peringkat bahagian-bahagian mau memilih perwakilan, pilihlah orang yang benar-benar menghayati perjuangan dan bila mereka bercakap mempunyai idea. Ataupun kalaupun mereka tidak berucap, kerana wakil-wakil negeri akan diberi kesempatan, tak adalah semua orang boleh berucap. Mereka sepatutnya mengutip buah fikiran yang dilontarkan untuk dijadikan sebagai oleh-oleh politik. Balik ke kawasan, balik ke daerah, balik ke bahagian, sepatutnya segera diadakan mesyuarat penerangan untuk diberi penerangan kepada ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi. Mereka di peringkat cawangan dahagakan informasi. Ini bila dah jadi perwakilan, bangga. Kebanggaan itu tidak menentang apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saya tengok wanita tak habis-habis lagi, masih lagi minta
Tak ada kerja lain meminta macam Datuk Norani. Dia minta supaya kota 30% diberikan pada calon wanita. Soalannya boleh menang ke? Ini yang saya kadang-kadang saya merasakan lain tak ada. Mereka mementingkan untuk mendapat laba. Sepatutnya wanita mengatakan kita beriltizam untuk meneruskan perjuangan ini. Jangan lupa, waktu negara kita dijajah dulu, warga UMNO khususnya dalam pergerakan wanita, mereka lah yang melonggarkan ini gelang emas, batu permata dari kalung untuk digadai sebagai modal kepada yang almarhum Tengku Abdul Rahman sebagai tambang untuk pergi ke London, menuntut kemerdekaan. Bukan menuntut untuk dapat diri sendiri. Dan hari ini kita dah kalah. Sepatutnya mereka berjuang mencari upaya bagaimana UMNO dapat melakukan islah ataupun reform untuk menggapai kembali keyakinan rakyat yang terhakis begitu teruk. Benar, saya tidak menafikan soal wang, soal pengaruh media sosial, soal fitnah dan sebagainya. Tetapi apa yang telah dilakukan peringkat bahagian. Saya harus menegur soal ini sebab hari ini saya agak kecewa. Hampir-hampir saya menitiskan air mata tadi saya melihat kalau inilah gambarannya yang ada, ke mana kita pergi? Ke mana kita nak pergi saudara? Datang ke Perhimpunan Agung dengan pakaian lawa, pemuda bersampingnya, baju putih, ada pula lencana sebagai perwakilan, bukan berada dalam dewan. Mereka duduk dekat coffee house, duduk dekat tempat teh tarik, berborak sama kawan-kawan. Nak berborak, lepas sajalah macam malam ni. Usai saja persidangan, berboraklah sangat sampai 3 pagi ke 4 pagi untuk menyantuni, bertanya khabar, Kelantan macam mana, Terengganu macam mana kita nak buat pilihan raya akan datang. Seharusnya begitu. Ucapan Ketua Pemuda mesti dihayati. Ketua Pemuda dengan suara yang garang, dengan berani, menyeru supaya pemuda bangkit. Nak bangkit macam mana kalau ucapan sepenuhnya tidak didengari? Bagaimana usul-usul yang dibicarakan tidak dapat dihayati? Begitu juga dengan Puteri UMNO. Saya berharap, mungkin anda terasa anda marah dengan saya, marahlah. Anggaplah ini teguran daripada orang warga veteran. Yang tidak, saya kadang mengatakan kalau begini keadaannya, ke mana kita nak bawa UMNO ini? Masih lagi kita masih tak sedar diri, kita dah kalah. Sebab itu saya amat mengharapkan pada teman-teman yang mewakili UMNO bahagian-bahagian sebagai perwakilan, saya minta supaya jangan tinggalkan Dewan. Besok Presiden akan melontarkan ucapan dasarnya. Hayati setiap bait-bait yang lahir daripada mulut Presiden. Harapan dan impiannya. Dan juga amanat maupun nasihat sebagai Presiden, sebagai bapa pada kita. Nak nasihatkan anak-anak. Bukan untuk kita relax duduk di coffee house. Bukan masanya. Yang kedua, besok ada beberapa usul yang akan dibincangkan. Perlu dibincangkan secara total. Perlu penghayatan. Dan inilah mau dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke peringkat bahagian untuk dijelaskan kepada ahli-ahli. Saya menyatakan begini sebab dalam musim persidangan UMNO bahagian yang baru-baru lalu, saudara, mereka sibuk mencari upaya agar mereka dipilih sebagai perwakilan. Ada yang orang kata sampai 1 pagi pun cari kawan, cari upaya supaya mereka dapat dipilih sebagai perwakilan daripada bahagian untuk hadir ke Perhimpunan Agung UMNO. Memanglah dapat terpilih sebagai perwakilan itu adalah sebagai seolah-olah satu kegembiraan, satu achievement dalam mengharungi jalur-jalur politik UMNO. Tetapi bukan untuk dirayakan, bukan untuk ditayang pada orang. Akulah perwakilan. Bukan untuk mendapat penghormatan. Tidak. Mereka harus hadir, duduk dalam dewan, dengar. Apa kata wakil daripada Kelantan? Apa kata wakil daripada Terengganu? Hayati cita rasa yang akan dilontarkan oleh perwakilan daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada Kedah, khususnya daripada Pulau Pinang, daripada Perak, daripada Selangor, daripada Negeri Sembilan. Ini negeri-negeri yang kita dah huyup, saudara. Dah kalah pilihan raya baru ni, parlimen.
Tidak perlu nak dirayakan. Saya tengok, oh Yang Berhormat apa khabar? Baru menang sebagai wakil rakyat. Ini bukan masa untuk merayakan. Dan memang saya nampaklah banyak kedai-kedai belilah selepas usai musim persidangan. Kalau nak membeli belah. Dan sekarang ni pun bukanlah musim yang baik. Bank Dunia telah pun menyatakan bahawa ekonomi tidaklah sebegitu hebat. Saya minta maaflah kepada saudara bila saya melontarkan persoalan ini. Saudara Yaakob Bob dia kena datang makan angin macam rombongan melancong ke Kuala Lumpur. Perjalanan percuma tiada ditanggung. Perayaan percuma ditanggung oleh UMNO. Jadi buang masa, buang duit saja. Benar. Kalau itulah natijahnya, bagi saya bersetuju dengan saudara Yaakob. Saudara, yang penting kita dengar apa itu dalam PAU. Ini yang perlu dibawa balik ke peringkat bahagian dan cawangan. Lebay lalat, dia kata ahli UMNO setiap ahli tanamkan 10 pokok kopi O. Pokok belinjau, 100 pokok asparagus. Tak apalah itu saudara lebah lalat. Dia minta supaya kita bertani. Saudara Kabar Kenot, dia kata dari dulu memang begitu. Saya setuju. Bukan saya tak setuju, saya setuju. Inilah budaya yang perlu kita hentikan. Warga UMNO mesti berhenti daripada beranggapan Perhimpunan Agung UMNO itu adalah tempat pesta-pestaan. Bukan fiesta. Di sinilah kita mencurah pemikiran, mengenang ataupun mencari upaya bagaimana kita nak menyantuni politik masa depan. Kalau wakil rakyat, okeylah kamu dah jadi wakil rakyat, dah terpilih sebagai ahli parlimen atau sebagai ahli luar negeri. Bukan untuk ditayang kepada orang, akulah Yang Berhormat. Tak, sebab itu tadi saya jumpa kawan-kawan saya ada 5-6 orang. Mereka menang. Saya hanya sekadar apa khabar YB, salam itu saja. Tapi jauh di hati kecil saya mengatakan, apakah dia akan membawa oleh-oleh politik kepada ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi. Saudara Pak Jamal, up sikit dia kata suara saya. Tak tahulah nak up macam mana lagi, saudara. Saya tak gerti. Saya bercakap, mudah-mudahan. Saudara John Rambo, dia kata perwakilan UMNO daripada bahagian muka yang sama bertahun-tahun. Itu pasal lah mereka tak ambil peduli dengan persidangan. Saya bersetuju. Sebab itu, untuk tahun mendatang ini, jangan fikir soal kerana ada pemilihan. Nak jadi perwakilan, kerana ada pemilihan dalam parti, nak pilih presiden, nak pilih timbalan presiden, nak pilih jawatan naik-naik presiden. Ini sebagai musim untuk mengutip laba. Stop it. Hentikan. Kita seharusnya memilih pemimpin yang benar-benar pemimpin. Yang ada semangat juang. Bukan pemimpin yang boleh dibeli. Bukan pemimpin yang boleh mudah untuk menukar haluannya. Dan boleh mengkhianati parti. Cukup-cukuplah. UMNO dah teruk sangat deritanya. Dengan budaya yang sebegini. Saudara Lina dia kata mereka bukan jiwa pejuang. Saya bersetuju dengan anda. Jiwa itu mesti diterapkan. Saya cakap tadi dan saya amat mengharapkan. Dulu pun saya katakan bahawa kita mesti mencari upaya supaya supaya setiap daripada perwakilan ini mengutip oleh-oleh politik untuk dibawa pulang ke peringkat bahagian. Ini yang paling penting bagi saya. Jangan kita ingatkan, kita hadir. Mungkin ada ketua bahagian bayar tambang. Mungkin duduk hotel percuma. Untuk pesta-pestaan. Saya khawatir, saya bimbang. Usai Perhimpunan Agung kali ini, kita akan menghadapi musim pemilihan. Maka bertebaranlah kad-kad. Yang mana menteri itu tentulah minta supaya kerana keberadaan mereka sebagai menteri, maka mereka boleh dilantik sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Fikirkan saudara, kalau tak layak, tak payah lantik. Kalau mereka jadi timbalan menteri. Kalau mereka jadi menteri besar. Musim ini bukan musim untuk kita menggapai jawatan. Ini musim kita nak mencari pemimpin yang jitu, saudara. Saya haraplah, kekhawatiran saya sebab kita akan menghadapi musim pemilihan parti. Yang saya katakan, akan berjalanlah envelop-envelop putih, akan bertaburanlah wang. Jadi orang akan melihat soal ini dengan penuh kebencian.
Kebejatan yang berlaku dalam UMNO ini jangan kita warisi. Sudah-sudah. Rakyat dah menghukum kita. Artinya mereka mahu kita sedar. Mereka mahu warga UMNO sedar. Budaya pesta-pestaan ni is over. Yang rakyat mahukan perjuangan. Mereka menanti apa yang disuarakan dalam Perhimpunan Agung ini, adakah mereka menyantuni derita rakyat? Soalnya bagaimana harga barang naik. Harga keperluan hidup yang tidak menentu. Soal ekonomi. Soal anak muda hilang pekerjaan. Yang masih belum dapat disantuni lagi. Dan kita sudah pun berada dalam sebahagian dari kerajaan. Sepatutnya lontarkanlah harapan kita. UMNO menuntut agar menteri-menteri yang ada dalam kabinet kerajaan hari ini. Jangan lupa keberadaan anda di sana bukan untuk memanaskan tempat kursi saja. Anda membawa perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO tidak lain tak bukan adalah untuk rakyat. Saudara Azmi dia kata UMNO mesti reform. Tukar kepimpinan tertinggi kalau nak menang PRN. Saya melihat bukan soal tukar kepimpinan tertinggi. Saya melihat yang paling penting mesti ada perubahan dalam diri kita. Dalam jiwa kita. UMNO perlu reform. Islah. Saya bercakap sekarang ni sebab saya melihat nak salahkan siapa lagi? Salahkan diri sendiri. Sebab membuat kita membina satu perasaan yang kurang senang di kalangan rakyat. Kena ingat, kita cuma ada 35 juta, 37 juta ahli UMNO. Tapi pengundi kita ada 26, 21, 22 juta. Kena ingat soal itu. Jangan adanya lagi birokrasi dalam parti. Saya haraplah, saudara. Dan ini juga bukan musim untuk pemimpin UMNO peringkat bahagian atau cawangan datang ke Kuala Lumpur berjumpa dengan menteri. Bagi tahu saya perwakilan. Ini yang berhormat, tolong sikit sign yang ini. Budaya itu dah tak ada, saudara. Budaya bawa sampul surat, bawa untuk ditandatangani oleh bapa-bapa menteri sudah tidak ada. Saya nak berpesan pada teman-teman perwakilan yang mungkin anda datang dari jauh. Ini musimnya untuk mudah anda berjumpa dengan pak-pak menteri. Menteri kita boleh dihubungi. Usai Perhimpunan Agung UMNO pun bertandanglah ke Putrajaya. Pejabat-pejabat menteri-menteri UMNO sentiasa terbuka dan mereka mesti menerima tetamu untuk menangani masalah rakyat. Tidak ada musim tutup pintu, tidak ada musim nak perlihatkan menteri itu penting. Segala-galanya saudara mesti terbuka dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tidak ada lagi rundingan terus dalam memberikan kontrak-kontrak kepada lebih-lebih lagi pada orang politik. Cukup-cukuplah ketirisan berlaku. Saya nak berpesan ini saudara. Memang tidaklah anda senang dengan pesanan saya ini. Kerana saya sudah melihat dengan mata fikiran saya, mata kepala saya. Bagaimana Perhimpunan Agung UMNO ini tahun-tahun yang lalu dilihat sebagai musim pesta-pestaan. Sudah. Saya harap put a full stop. Kita jadikan perhimpunan ini sebagai medan untuk kita menimba ilmu, menimba fikiran, mencanai akal fikir bagaimana kita mau membina kembali supaya UMNO itu yang teruk terhakis dalam musim pilihan raya lepas kembali diyakini oleh rakyat. Cukup-cukuplah saudara. Dan saya bercakap juga kali ini nak menyentuh tentang siang tadi saya bercakap soal anak muda. Benar kita nak menyantuni anak muda. Saudara. Tetapi kalau anak muda macam Khairy Jamaluddin, dia kalah dalam pilihan raya. Tiba-tiba dia menawarkan diri untuk menjadi presiden. Tak salah. Ini memang tidak menjadi kesalahan kerana itu amalan demokrasi. Saya bersetuju. Akan tetapi, tawaran-tawaran kamu gunalah bahasa yang baik. Siang tadi saya dah cakap dah. Saya kata saya tak mahu bagaimana Khairy Jamaluddin boleh melontarkan kenyataan yang cukup menghiris hati. Masih tengyang-nyang lagi. Saya tak boleh terima kenyataan itu. Bila dia kata, kegilaan apakah ini? Maka ahli UMNO tidak mahu jawatan Presiden UMNO ditandingi. Ini bukan soal gila. Ini bukan soal kegilaan. Ini soal kita nak menstabilkan parti. Kena ingat. Dalam sejarah kita cuma ada pemilihan parti 4 kali saja. Pemilihan di jawatan peringkat presiden.
Kemarin dulu saya dah bercakap. Dulu sebelum itu pun saya dah berkatakan. Tahun 1951 ada pertandingan presiden. Antara Allahyarham Datuk Fuad menentang yang almarhum Tengku Abdul Rahman. Akhirnya berlaku perpecahan. Wujudnya parti PAS. Datang tahun 1978, ada pula pertandingan antara Husin On dengan Sulaiman Palestin. Berpecah belahlah warga UMNO. Yang akhirnya Husin On berhenti, naik Dr. Mahathir. Sebab itu ada agenda. Agenda Dr. Mahathir waktu itu mesti ada orang lawan Husin On, supaya Husin On berhenti, maka aku boleh jadi Perdana Menteri. Wali UMNO masa itu mungkin tak dapat membaca. Kerana membaca gerak-geri Dr. Mahathir. Mereka tidak faham. Kerana waktu itu berita-berita, pandangan hanya melalui media yang dicetak. Akhbar-akhbar utusan, akhbar watan, akhbar berita harian, Straits Times dan sebagainya. Belum ada zaman media sosial. Waktu itu, jadi orang tak dapat membaca sebenarnya. Dan bila berlaku pertandingan, akhirnya Tun Sin On letak jawatan. Naik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kemudian tahun 1987, apabila melihat kebejatan Dr. Mahathir yang tak boleh lagi nak disangkal. Dia buat cara dia saja yang menafikan dasar ekonomi baru dan sebagainya. Hadir yang bawa Mulia Tengku Razali Hamzah mencabar jawatan Presiden UMNO. Apa akhirnya berlaku? Dr. Mahathir tak tahan, maka disingkirkan ahli-ahli UMNO yang setia pada parti, yang mana menyokong dia saja diterima selepas UMNO diharamkan. Sampai ke peringkat UMNO diharamkan pilihan raya pemilihan parti 1987. Cuma sedikit ada ketenangan. Iaitu apabila berlaku pemilihan parti 2018. Waktu itu memang jawatan presiden ada kekosongan. Selepas Datuk Seri Najib mengundurkan diri meletak jawatan. Kerana jawatan itu dipangku oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Okeylah. Alhamdulillah. Tapi bagaimanapun yang masih menyantuni secara demokrasinya Tengku Razali Hamzah saja. Beliau mempertahankan prinsip demokrasi, mengakui Datuk Zahid Hamidi sebagai presiden. Sebab itu beliau dilantik apabila ada tawaran dari presiden agar Yang Mulia Tengku Razali Hamzah menjadi pengurusi Majlis Penasihat UMNO. Dia menerima dengan hati terbuka. Tapi tidak pada Khairi Jamaluddin. Apa yang berlaku? Khairi Jamaluddin seolah menyimpan dendam. Apa sahaja yang dilakukan oleh presiden tak betul sampai hari ini. Dan hari ini dia menawarkan sekali lagi untuk jadi presiden UMNO. Kita dah ada presiden UMNO yang tidak ada jawatan. Apa jadi pada parti kita? Saudara, tidak ada jawatan dalam kerajaan. Takkan kita nak ambil orang macam Khairi Jamaluddin jadi presiden yang bertanding untuk pilihan raya pun kalah. Yang terbukti rakyat dah tolak. Betul, saya tak menafikan Datuk Zahid Hamidi juga mengalami hakisan pengurangan undi. Tapi beliau masih lagi sebagai ahli parlimen. Artinya masih lagi disokong oleh sebahagian daripada rakyat di bahagian Datuk sebagai pemimpin. Dan kena ingat, beliau sudah pun diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi sebagai jawatan itu, sebagai presiden parti, tentulah beliau mampu untuk memberi ataupun menambah input untuk lestari perjuangan parti. Tapi Khairi dok kata, kegilaan apakah ini? Ini yang saya tak boleh terima, saudara. Sebab itu saya tengok tulisan sahabat saya, Sir Roslan. Di antara saya, dia kata, pertamanya dia kata, KJ perlu faham. Apa yang diutarakan cadangannya untuk ahli-ahli UMNO itu telah pun mengiris hati UMNO. Apakah gambaran demokrasi yang mahu dibawa oleh Khairi Jamaluddin? Apabila dia mengatakan kegilaan apakah ini? Kedua, karenanya kalau dia berkali-kali menyebabkan keputusan kepimpinan UMNO diremehkan dan menjadi modal parti lawan, maka apa yang boleh kita harapkan daripada dia untuk memimpin parti? Kita juga harus sedar diri ketika dia menjadi menteri dulu apa usahanya. Saya tidak boleh melupakan bagaimana tanpa ada perasaan, tanpa ada keprihatinan. Orang jual burger pun kena saman yang menakutkan. Apabila beliau mewujudkan ini undang-undang mesti patuhi PKP. Kalau tidak, nanti boleh dikenakan denda RM10,000. Kesian saya tengok, ramai orang kena juga.
Jadi dalam keadaan begini, saya haraplah warga UMNO melihat dengan penuh keprihatinan. Ya, saudara, banyak orang bertanya pada saya. Ini saya cakap terang, saudara. Saudara Hanif, saya tak maulah untuk memperlekehkan beliau sebegitu. Cuma saya bercakap soal prinsip. Prinsipnya saya tak bersetuju dengan KJ bila dia mengatakan kegilaan apakah ini. Seorang pemimpin tak boleh bercakap yang sebegitu. Apakah dia nak meniru hala cara Datuk Seri Anwar Ibrahim melontarkan pandangan yang dilihat begitu vokal. Tapi bukan mengiris hati orang. Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau menentang kebejatan. Kebejatan dalam pimpinan kerajaan. Ini kau serang presiden apa hal? Apakah presiden sepanjang 4 tahun yang lalu beliau memegang jawatan dalam kerajaan? Kalau nak dilihat kegagalan, seranglah Perdana Menteri daripada UMNO itu sendiri. Dalam tempoh 15 bulan jadi Perdana Menteri, apa dilakukan untuk parti? Ini tidak. Dan ramai orang melihat bahawa besar kemungkinan, walaupun dia membuat kenyataan di Singapura 2 hari lepas, dia kata kalau dia jadi presiden ataupun pemimpin yang disokongnya jadi presiden parti UMNO, maka mereka tetap menyokong kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya, mulut manis. Betul ke ikhlas? Sedangkan ada perjanjian pun boleh dikhianati. Jangan lupa, apabila Datuk Seri Zahid Hamidi melontarkan kenyataan yang agak memeranjatkan warga UMNO dalam musim sewaktu beliau memberi taklimat semalam tentang bagaimana ahli-ahli UMNO yang menang, yang dimenangkan oleh UMNO, dia sanggup membelakangkan parti untuk bekerjasama dan menyokong pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Ini yang dikatakan 10 SD itu sokong Tan Sri Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Pertama, mereka membelakangkan prinsip demokrasi. Yang menang Pakatan Harapan dengan 82 kursi parlimen. Waktu saat mereka menyokong kerajaan Perikatan Nasional, waktu itu dia cuma ada 73 kursi. Tapi kenapakah pemimpin-pemimpin UMNO yang dimenangkan oleh UMNO, yang sudah berjanji, berakad bahawa mereka akan menyerahkan pada pucuk pimpinan parti untuk menentukan bagaimana pembentukan kerajaan mahu dibuat. Tapi mereka sanggup untuk membelakangkan parti. Mereka lupa bahawa keberadaan mereka, jawatan yang mereka pegang sebagai ahli parlimen, itu adalah bukan milik peribadi. Itu adalah milik parti. Parti UMNO yang memenangkan mereka. Bukan sebagai peribadinya dia menang pilihan raya itu atas nama diri mereka. Tidak. Mereka adalah calon UMNO. Calon UMNO Barisan Nasional. Tapi bila dah menang, nak buat perangai sendiri. Ikut cakap aku, akulah segala-galanya. Teman-teman dah minta pada saya, tolong nyatakan siapakah mereka. Saya bercakap terus terang bila saya dengar apa mana yang dilontarkan oleh Datuk Zahid Hamidi, dia cakap terus terang. Pertama, orang yang menandatangani akuan bersumpah yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah ahli parlimen dari Sembrong, Datuk Seri Syahmuddin Hussein. Saya pun hairan. Kalau dia nak jadi presiden ke, nak jadi timbalan presiden ke, atau naik presiden, maupun apa-apa pimpinan UMNO, apakah beliau layak untuk berada di hierarki kepimpinan? Kerana lepas pilihan raya, terus sokong Tan Sri Muhyiddin. Setelah semua orang tahu, Parti Perikatan Nasional ni nak bunuh UMNO. Kalau inilah keadaannya, macam mana kita harapkan orang seperti ini diangkat sebagai pemimpin dalam UMNO? Jauh sekali kalau mereka memimpin sebagai presiden dan sebagainya. Kemudian, saudara, kita jangan lupa, saya juga rasa kecewa apabila Presiden MCA sendiri, Wee Ka Siong, juga menandatangani akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin. Presiden MCA saya. Kena ingat tu. Jadi saya kata, kalau itu keadaannya, apakah keberadaan mereka dalam Barisan Nasional itu boleh kita lestari diteruskan? Cukup-cukuplah kita memikul biaya hidup. Dia menang di air hitam.
kawasannya majoriti pengundinya Melayu. Begitu juga dengan timbalan Presiden MIC daripada Tapah, M. Sarabanan. Dia juga menandatangani SD ataupun akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jadi bila tak lantik sebagai menteri dalam kabinet, mula buat bising dia orang. You tak sokong, takkan Anwar Ibrahim nak lantik dia orang sebagai menteri. M. Sarabanan mewakili MIC, kawasan dia menang Tapah, majoriti pengundi dia Melayu. Dan takkan orang Melayu di Tapah bersetuju untuk sekali lagi memberi ruang kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Setelah kita tahu kebejatan yang kita alami waktu beliau menjadi Perdana Menteri dalam tempoh 17 bulan. Selepas langkah Sheraton. Begitu juga pensiangan Saudara Atur Joseph Kurup yang sekarang ini telah menjadi Presiden PBRS. Ini kita nak tahu bagaimana dia pula boleh terperangkap untuk menyokong ataupun menandatangani surat sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Ini persoalannya perlu dihayati dan kita bertanya. Begitu juga dengan ahli parlimen Tanjung Piai. Majoriti pengundi Melayu Tanjung Piai. Takkanlah benda begitu mewah dengan senang lenangnya dan memilih, oh kita setuju begitu. Mana boleh. Dan yang amat mengecewakan kita adalah mantan Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad, ahli parlimen Simpang Renggam. Saya pun terkejut. Tapi itulah realitinya. Beliau telah pun menandatangani akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin. Benar, saya tahu beliau pernah menjadi sesuatu politik, dia orang Johor dan sebagainya. Tapi bukan itu matlamatnya. Kita harus menghormati saranan Duli Amalio Tan Agong. Kita juga menghormati, kita mesti menghormati prinsip demokrasi. Yang majoriti itu mesti diperakui. Kita mesti mengaku Pakatan Harapan ini parti yang dipilih oleh rakyat. Takkan kita nak pilih pula Perikatan Nasional. Sebab Pakatan Harapan ada 82 kerusi parlimen. Sedangkan Perikatan Nasional cuma ada 73. Waktu itu, saudara. Begitu juga saya amat terperanjat. Pada UMNO, ahli pemimpin UMNO dah bagai lipis. Datuk Abdul Rahman Muhammad. Mungkinlah sekarang ni dia dah insaf. Dia kembali pula ke pangkal jalan. Akhirnya dia adalah antara orang yang lebih awal yang menarik balik sokongan setelah ditanya ataupun dipersoalkan oleh Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi. Dia kata, you jangan lupa aku janjinya. Jadi dia patah balik belakang U-turn. Begitu juga dengan ahli parlimen Jelebu. Mantan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Jalaluddin Alias. Persoalannya dia orang matang. Biasa jadi Timbalan Menteri. Memang kita tahu. Dia jadi Timbalan Menteri era Datuk Ismail Sabri. Tapi masalah saya katakan, apakah dengan menyokong Tan Sri Muhyiddin itu menyelesaikan masalah. Sedangkan rakyat telah pun memberi pilihan kepada Pakatan Harapan. Begitu juga dengan ahli parlimen Kuala Pilah. Dia sebelum ini adalah merupakan ahli parlimen, ahli Dewan Negeri. Takkan dia tak boleh membaca rentak ke mana UMNO nak dibawa. Siapa nak bunuh UMNO. Tiba-tiba boleh menyokong Tan Sri Muhyiddin. Orang Negeri Sembilan pula tu, saudara. Kalau orang Johor tu bolehlah kita fikirkan kena semangat kenegerian. Tapi tiba-tiba saja nama seperti saudara Anan Abu Hassan daripada Kuala Pilah dan daripada Tampin saudara Isam Isa. Saudara, ini keadaannya. Saya terpaksa nyatakan ini sebab itu yang keluar dan mereka tidak boleh nak menafikan realitinya. Jadi saudara, kita tunggu apa ucapan dasar Presiden besok dan kita akan mengulas, insya-Allah saya akan berusaha untuk mengulas apa yang berlaku di Perhimpunan Agung UMNO besok jam 3 petang. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.